Trigonometry ada kaitan dengan bentuk apa? Ya, segitiga bersudut tepat. Dalam segitiga bersudut tepat, ia terdiri daripada 3 sisi. Satu sudut bersudut 90 darjah. Salah satu sudutnya kita pakai tanda alfa. Dengan merujukkan sudut ini, kita boleh dapat memberikan nama setiap sisi ini yang berada dekat bertentangan dengan sudut rujukan sepadan ini. Kita bagikan dia nama O, iaitu opposite. Seterusnya, untuk hash adalah sudut yang berada di depan sudut 90 darjah. Jadi, sisi ini kita bagikan hypotenuse. Yang bersebelahan dengan sudut alfa ini, kita bagikan dia nama adjacent, iaitu A. Soalan yang seterusnya, apakah kegunaan AOH? AOH digunakan untuk mencarikan nilai trigonometri. Jenis-jenis nilai trigonometri kita ada sin alpha, cos alpha, dan tangent alpha. Sekiranya kita nak carikan sin alpha, kita akan gunakan O per H, iaitu kita ingat slogan SOH. Untuk cos, kita ingat dengan K, iaitu A per H, ataupun CH. Akhir sekali, tangent alpha kita ingat dengan TOA, O per A, iaitu TOA. Kadangkala salah satu sisi tidak diberi. Jangan risau, boleh minta Bajet Pythagoras Theorem untuk tolong. Sekiranya diminta carikan hash, kita boleh gunakan punca kuasa 2 A kuasa 2 tambah O kuasa 2. Diminta carikan A, kita akan gunakan hypotenuse, garisan yang terpanjang, square, tolak dengan opposite square. Ending dengan O, juga punca kuasa 2, H square tolak dengan O square. Carikan nilai panjang sisi sekiranya diberi nisbah trigonometri. Apakah yang perlu kita buat? Kita boleh gunakan teknik kadaran, iaitu gunakan 6 peta. Sebagai contoh, diberi segitiga bersudut tepat PQR dan RQ adalah 16 cm. Diberi nilai trigonometri cos alpha adalah 4/5. Carikan panjang sisi PQ. Kita tengok soalan ini, kita ada nisbah. Kita sediakan nisbah adalah 4/5. Nilai sebenar untuk sentimeter kita ada 16. 16 adalah maklumat untuk A, iaitu 4 bahagian untuk 16. Kita nak carikan hash, kita akan selesaikan persamaan ini, iaitu 16 bahagi 4 kali dengan 5. Kita akan dapati hash akan bersamaan dengan 20 cm. 4 segitiga bersudut tepat yang sama, dia akan membentukkan sejenis serangga. Cuba tekar, apa dia? Ini adalah sayap dia. Sambung lagi. Sudah ada idea? Apakah serangga ini? Ya, dia adalah seekor rama-rama. Mari kita tengok cerita tentang rama-rama ini.
Rama-rama ini telah dikembangkan untuk menjadikan spesimen pada Sata Chates. Ini adalah Sata Chates yang terdiri daripada 4 sukuan. Kita akan labelkan dia sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga, dan sukuan keempat. Kesemua ini, ia mempunyai sudut rujukan sepadan. Sudut rujukan sepadan ini, ia mempunyai 2 orang kawan yang baik, yaitu kawan theta dan kawan paksi X. Kita perlu ingat, kawan theta dan kawan paksi X. Untuk kawan paksi X, boleh kita nyatakan nilai. Tekan sukuan pertama, kawan paksi X, sifar. Tekan sukuan yang kedua, kawan paksi X adalah 180 darjah. Untuk sukuan yang ketiga, kawan paksi X juga 180 darjah. Untuk sukuan keempat, kawan paksi X adalah 360 darjah. Mereka suka main hide and seek dalam sukuan. Cara untuk kita carikan sudut yang tersembunyi, kita akan gunakan cara kawan besar tolak. Jom, mari kita main hide and seek. Sekarang kita tengok dalam sukuan yang pertama. Jika diminta carikan sudut theta, kita akan gunakan kawan besar. Cuba kita tengok. Kawan besar antara kawan bagi theta adalah alfa dan sifar. Kawan besar dia adalah alfa. Tolak dengan seorang kawan lagi, sifar. Iaitu ia bersamaan dengan alfa. Sekiranya diminta carikan alfa, kita akan gunakan kawan besar. Theta adalah kawan besar. Tolak dengan sifar, iaitu theta. Jadi tekan sukuan pertama, kita boleh katakan theta adalah sama dengan alfa. Dalam sukuan yang kedua pula, sukuan yang kedua sekiranya diminta carikan theta, kita semak kawan besar dia siapa. Kita ada 3 orang kawan, kawan theta, kawan alfa dan kawan 180 darjah. Jadi untuk kawan theta, sudutnya adalah dari sini ke sini. Jadi, kita dapati sudut paling besar adalah 180 darjah. Jadi, tekan sini kawan besar adalah 180. Tolak dengan alfa. Jadi, kita sudah dapat cara untuk kita carikan sudut theta. Kalau carikan sudut alfa pula, kawan besar masih 180. Tolak dengan seorang kawan lagi, iaitu kawan theta. Untuk sukuan yang ketiga pula, kawan besar, kita dapati kawan besar adalah theta. Kita nak carikan theta, kita dapati sudut theta sendiri adalah kawan besar. Jadi, apakah yang boleh kita buat supaya boleh carikan kawan besar theta ini? Kita akan pakai tambah. Untuk carikan alfa, kita semak kawan besar adalah theta. Theta tolak dengan 180 darjah. Sekarang kita masuk ke sukuan yang keempat. Sukuan yang keempat, kalau diminta carikan theta, tekan sini 3 orang kawan besar, kita dapati kawan besar adalah 360. Jadi kita nak carikan theta, kita akan pakai kawan besar 360 tolak dengan alfa. Nak carikan alfa, kita masih gunakan kawan besar 360 tolak dengan theta. Jadi kita tidak perlu hafal semua formula ini untuk mencarikan nilai theta ataupun nilai bagi alfa. Rama-rama dalam bulatan unik pula, kita akan dapati sudut theta membentukkan koordinat. Jadi koordinatnya ada nilai X, ada nilai Y. Untuk bulatan unik, jari dia adalah 1 unit. Jadi kita boleh masih
boleh kita gunakan ini adalah sudut alfa dia. Jadi opposite dia nilai kita akan ambil ukuran bagi y. Untuk y koordinat kita boleh katakan ini nilai untuk sin alfa. Bagi a dia kita akan ambil nilai bagi x koordinat. Jadi nilai x kita boleh katakan dia adalah cos alfa. Jadi untuk bulatan unik kita boleh ambil maklumat sin alfa adalah y koordinat. Untuk cos alfa dia adalah nilai untuk x koordinat. Nak carikan tangent kita akan gunakan sin alfa bahagi dengan cos alfa, iaitu y koordinat bahagi dengan x koordinat. Jadi kita akan dapati koordinatnya dekat sukuan yang pertama semua adalah positif. Kalau masuk ke sukuan yang kedua, kita dapati nilai y masih positif, tapi nilai x sudah negatif. Iaitu kita akan dapati nilai y ada kaitan dengan sin. Jadi sin masih positif. Yang lain sudah jadi negatif. Sambung lagi untuk sukuan yang ketiga. Sukuan yang ketiga kita dapati nilai x dia masih negatif, tapi nilai y dia juga negatif. Jadi kita boleh katakan untuk sukuan yang ketiga, sin dan cos semua adalah negatif. Macam mana pula dengan tangent? Jadi tangent adalah hasil bahagi bagi sin dengan cos. Negatif atas dengan negatif bawah saling dimasukkan, dia akan jadikan positif bagi tangent. Akhir sekali untuk sukuan yang keempat, didapati nilai x positif, nilai y adalah negatif. Cos adalah positif. Supaya memudahkan hafalan kita, kita boleh ingat dengan add juga iaitu sin, to iaitu tangent, coffee iaitu cos adalah positif. Ingat dengan add sugar to coffee. Kita tengok soalan yang pertama. Antara berikut, yang manakah bukan sudut rujukan sepadan yang betul? Dalam sata cates, kita boleh lukiskan rama-rama. Keistimewaan rama-rama ini adalah sudut rujukan sepadan semua di dalam sayap rama-rama. Sekarang cuba kita semat antara A, B, C, D mana satu bukan sudut rujukan sepadan. Kita semat A memang betul dia di dalam sayap rama-rama. B juga berada di dalam sayap rama-rama. C sepatutnya dekat sini, tapi dia dekat luar. Jadi artinya ini bukan sudut rujukan sepadan. D, sayap rama-rama. Ya, alfa. Ini adalah sudut rujukan sepadan. Jadi C bukan jawapan. Nombor 2, diberi cos X darjah dengan nisbah 3/5. Diberi sukuannya berada pada 270 darjah sehingga 360 darjah. Carikan tangent X darjah. Cikgu bagikan tips. Kalau diberikan nisbah, lukiskan segitiga bersudut tepat. Segitiga bersudut tepat ini ada sudut 90 darjah, sudut alfa bukannya sudut X. Sebab sudut X mungkin dia dekat sukuan yang lain. Khasnya dekat sini dia kata X ini dekat sukuan 270 sehingga 360. Kita semak dalam
setiap sukuan. Mana satu sukuan adalah di antara 270 hingga 360. Sukuan yang keempat. Dia minta kita carikan tangent. Jadi, nanti kita perlu isikan 3 tempat kosong ini. Depan sini isi tanda. Belakang sini isi tuap. Jadi berdasarkan cos X darjah adalah 3/5. Macam mana cara kita nak isi ke dalam segitiga bersudut tepat ini? Seterusnya kita boleh dapat carikan tangent X ini. Diberi nisbah cos bersamaan dengan K A per H. Jadi A per H kita isikan kedudukan A bersebelahan dengan sudut rujukan sepadan. Jadi A adalah bersamaan dengan 3. H adalah hipotenus. H bersamaan dengan 5. Tinggal satu sudut lagi. Ini adalah O. Untuk dapatkan nilai O, kita boleh gunakan hypotenuse square tolak dengan adjacent 3 square. Iaitu bersamaan dengan 4. Sekarang kita balik semula kepada kehendak soalan. Carikan nilai tangent X. Dimaklumkan tadi, kita perlu isikan 3 tempat kosong. 3 tempat kosong ini tepat sekali adalah tanda. Kita semak mana satu tanda. Tanda positif ke negatif. Kita perlu rujuk sukuan ini. Berdasarkan sukuan ini, kita ingat add sugar to coffee. Artinya, dalam sukuan yang keempat, coffee sahaja yang positif. Tangent adalah negatif. Antara A dan C adalah jawapan. B dan D, kecualikan dia. Kita semak untuk tangent. O yang akan kita gunakan. Kita akan isikan maklumat O dan A. Merujuk segitiga ini, kita dapati O adalah 4. A adalah 3. Isikan negatif O 4 per A. A adalah 3. Jadi, betul jawapannya ialah A. Soalan nombor 3. Diberi sin X adalah negatif 0.9136 dan X terletak pada sukuan keempat. Hitungkan nilai X. X datang dari sukuan yang keempat. Soalan ini minta kita carikan sudut. Kita perlu gunakan kalkulator untuk carikan sudut alfa, iaitu anti-sin bagi nilai yang positif. Negatif ini jangan masukkan sebab negatif ini memaklumkan kita ia datang dari sukuan keempat. Jadi tekan sukuan yang keempat. Waktu kita nak carikan X, kita perlu gunakan kaedah kawan besar tolak. Sudut rujukan sepadan dia berapa? Shift sin iaitu anti-sin 0.9136. Jawapannya 66 darjah bagi alfa. Tekan sukuan yang keempat. Sudut X dekat sini. Rujukan sepadan di dalam sayap ramah-ramah. Sudut pada paksi X adalah 360. Sudut rujukan sepadan 66. Nak carikan nilai X, kita akan gunakan kawan besar 360. Tolak dengan 66 saja. Bolehlah kita dapatkan jawapannya adalah 294. Soalan nombor 4. Carikan nilai sin 30 darjah tolak cos 30 darjah. Untuk soalan ini, dia melipatkan sudut-sudut khas. Sudut khas yang pernah kita belajar
dia tersembunyi dekat dua bentuk segitiga. Kalau segitiga sama kaki, sudut dekat dalam sini adalah sama, yaitu 60 darjah. Tapi tajuk ini ada kaitan dengan trigonometri. Kita asingkan dia kepada dua segitiga bersudut tepat. Sudut dekat atas ini jadilah dia 30 darjah. Ada satu lagi sudut adalah tatan dari segitiga sama kaki, yaitu kaki dia adalah sama. Sini bersudut 90 darjah. Kalau segitiga sama kaki, sini 90 darjah. Jadi kita boleh tahu ini adalah sudut 45 darjah. Untuk segitiga sama sisi ini, panjang sisi berukuran 2 unit. Lepas tu dekat bawah sini, lepas kita pecahkan, dia akan jadi 1. Ada 2 sisi sudah ada nilai. Satu sisi lagi yang belum ada nilai, kita boleh gunakan Pythagoras theorem, hypotenuse square tolak adjacent square. Dapatlah sisi ini nilainya adalah punca kuasa 2 bagi nombor 3. Kita sambung lagi untuk segitiga sama kaki. Kita boleh bagikan terus. Sini berukuran 1, sini nilai dia 1. Nak carikan hypotenuse, sisi yang tak ada ini, kita gunakan 1 square tambah 1 square, iaitu punca kuasa 2 bagi nombor 2. Ini adalah sudut 30 darjah. Sin 30 darjah, kita rujuk atas ini. Sin kita perlu gunakan soh O per H. 30 darjah ini opositnya adalah 1. Hypotenuse-nya adalah 2. Jadi boleh kita isikan nilainya 1 per 2. Cos pula dia pakai kah A per H. Jadi A per H, A-nya adalah dekat sini. Ini adalah nilai A dia. Jadi A adalah punca kuasa 2 bagi nombor 3 per H 2. Sudah kita dapat nilai, bolehlah kita selesaikan. Sin 30 darjah tolak dengan cos 30 darjah, iaitu 1 per 2 tolak punca kuasa 2 bagi nombor 3 per 2. Penyebut sama, kita tulis sekali sahaja. Lepas tu atasnya kita gabungkan dia. Jawapannya adalah A. Soalan nombor 5. Rajah di bawah menunjukkan titik K yang diplot pada suatu sata cates. Hitungkan nilai sin theta. Jadi, untuk soalan ini, maklumat yang diberi adalah satu koordinat. Lepas tu, dia minta kita carikan sin theta. Jadi kita tahu sin theta, nilai tetanya adalah berada di antara 0 hingga 90 darjah. Artinya dia masih dekat sukuan yang pertama. Jadi sukuan yang pertama semua adalah positif. Sekarang kita hanya perlu isikan nilai bagi O per H. Lukiskan dia satu segitiga bersudut tepat ini. Jadi kedudukan O, ini adalah O. Kedudukan H, sini adalah H. Jadi macam mana kita boleh dapatkan ukuran bagi O dan H ini? Nilai koordinat inilah yang boleh bagi tahu kita apakah O, apakah H, apakah A. Koordinat bagi 9, 12 ini untuk S koordinat, 12 untuk Y koordinat. Jadi S koordinat artinya dekat bawah sini
Nilai yang dekat sini 9. Secara tidak langsungnya sudah maklumkan kita ukuran dekat bawah sini panjang sisinya adalah 9. 12. Y koordinatnya 12. Artinya titik dekat sini adalah 12. Secara tidak langsungnya dia sudah maklumkan kita ukuran dekat sini adalah 12 unit. Jadi 9 unit dan 12 unit sudah boleh memaklumkan kita O adalah persamaan dengan 12. H adalah persamaan dengan punca kuasa 2 A iaitu 9 kuasa 2 tambah dengan 12 kuasa 2 iaitu 15. O 12 per H 15. Ringkaskan, kita akan dapati jawapannya adalah C, 4/5. Teruskan ke soalan nombor 6. Antara berikut, yang manakah bukan pasangan sudut theta dengan sudut rujukan sepadannya iaitu alfa. Tengok sudut theta untuk A adalah 206. Adakah sudut rujukan sepadannya 26? Cikgu bagikan contoh macam mana kita selesaikan. 206 dia datang dari sukuan yang ketiga. Dalam sukuan yang ketiga, dia bukan sahaja ada kawan alfa, ada kawan theta, dia ada seorang kawan lagi 180. Dekat sini kawan besarnya 206. Tolak dengan 180. Persamaan dengan 26. Jadi A adalah pasangan 337 datang dari sukuan yang keempat. Seorang kawan lagi adalah kawan 360. Nak carikan sudut alfa, kita akan gunakan kawan besar. Tolak. Dapati ia adalah persamaan dengan 23. Betul. Adalah pasangan dia. Untuk C, datang dari sukuan yang kedua. Kalau sukuan yang kedua, seorang kawan lagi adalah kawan 180. Nak carikan alfa, pakai kawan besar tolak. Dia adalah persamaan dengan 68. Yang terakhir, D, dia datang dari sukuan yang ketiga. Seorang kawan lagi adalah 180. Nak carikan alfa, pakai kawan besar tolak. Kawan besar dekat sini adalah 195. Tolak dengan 180. Kita dapati ia adalah persamaan dengan 15. Bukannya 75. Jadi ini adalah bukan pasangan. Soalan nombor 7. Rajah di bawah menunjukkan satu bulatan unik. Nyatakan nilai yang mungkin bagi A dan B. Untuk sata catis ini, kita tahu nilai bagi setiap paksi ini, kalau dekat atas, semua nilainya adalah positif. Untuk paksi X juga, sebelah kanan, nilainya positif juga. Untuk paksi X, kalau pergi ke sebelah kiri, nilainya adalah negatif. Sama juga dengan paksi Y. Paksi Y sebelah atas positif, sebelah bawah dia adalah, kita akan labelkan dia dengan negatif 1, negatif 2. Jadi nilainya adalah negatif. Jadi sekarang untuk titik P ini, dia berada dekat sukuan ini. Jadi dekat sukuan ini, A datang dari paksi X. Nilai X adalah negatif. Y kita akan rujuk sini. Rujuk paksi Y dia. Jadi paksi Y-nya nilainya adalah positif. X negatif, Y positif. Antara A, B, C, D,
Mana satu adalah A adalah negatif, B adalah positif. Jadi, antara A, B, C, D, C adalah jawapan yang paling sesuai. Sebab A negatif, Y positif. Soalan nombor 8. Rajah di bawah menunjukkan satu titik lagi, iaitu titik P di atas satu sata cates. Carikan nilai theta. Untuk soalan 8 ini, dia bagikan nilai untuk X, bagikan nilai untuk Y. Lepas tu carikan sudut theta. Dari koordinat, kita perlu tukarkan dia kepada nisbah trigonometri. Jadikan dia nisbah trigonometri mesti ada kaitan dengan segitiga bersudut tepat. Jadi, theta, kita memang tidak dapat gunakan carikan sudut theta terus. Kita perlu carikan dulu alfa. Jadi nak carikan alfa, kita perlu ada maklumat panjang sisi bagi segitiga bersudut tepat. Ini adalah sisi opposite. Ini adalah sisi adjacent. Ini adalah sisi hash. S koordinat adalah negatif 0.8. Secara tidak langsungnya, kita boleh tahu panjang sisi tidak mungkin negatif. Jadi kita tahu panjang sisi bagi A adalah 0.5. Sambung lagi, Y koordinat adalah 0.86. Jadi, artinya S koordinat ukuran dekat sini adalah 0.86. Secara tidak langsungnya, kita boleh tahu oppositnya panjang sisi adalah 0.86. Berdasarkan maklumat ini, kita ada O dan A. Toa. Jadi, kita sudah boleh bentukkan satu nisbah trigonometri, iaitu toa tangent bagi sudut alfa adalah O per A. Sekarang, bolehkah kita carikan sudut alfa? Kita boleh carikan sudut alfa dengan anti-tangent 0.86 bahagi dengan 0.5. Tutup. Kita dapati nilainya dekat sini adalah 35. Kalau dekat sini adalah 35, artinya dia sudah sama dengan 30 ataupun lebih daripada 30. Jadi kita perlu tambah 1 bagi tempat minit ini. Okey. Jadi kita boleh tambahkan 49 jadikan 50 minit. Kita tengok sudut theta ini, dia datang dari sukuan yang kedua. Sukuan yang kedua, 3 orang kawan. Seorang adalah theta, seorang lagi adalah alfa. Seorang lagi kawan, iaitu kawan dekat paksi X adalah 180 darjah. Jadi kita pakai kawan besar tolak. Pakai 180 tolak dengan 59 darjah. 50 minit. Kita boleh dapat jawapan 120 darjah 10 minit. Jawapannya adalah C. Soalan 9. Rajah di bawah terdiri daripada 2 segitiga bersudut dekat. Nisbah yang diberi adalah sin sudut TSQ. Kita tandakan sin adalah soh. Sini O. Yang sebelah bawah adalah hash. Jadi oppositnya adalah 12 bahagian. Hypotenusnya adalah 13 bahagian. Sudut
SRP kita cari dekat sini. Jadi ini menyebabkan dia negatif. Tapi kita nak isikan yang nisbah 5/13, kita mesti rujuk sudut alfa. Jadi sudut alfanya adalah dekat sini. Jadi sudut alfa dekat sini membolehkan kita tahu 5 bahagian untuk A, 13 bahagian untuk H sebab dia pakai cos. Mari kita isikan A ejection. Jadi ejection jadi nilai A ini adalah 5 bahagian. H adalah 13 bahagian. Nak carikan Rx. Opposite 12 bahagian. Hypotenuse 13 bahagian. Tapi nilai sebenarnya adalah 39 cm. Artinya kita perlu kali dengan 3 cm. Barulah dia boleh jadikan 39 cm. Macam mana pula dengan QT? QT juga sama. Dia perlu kali dengan 3 cm. Iaitu jadi 36 cm. Untuk maklumat bagi segitiga bersudut dekat bagi PQR pula, H dia 13. Nilai sebenar juga 13. Artinya, kita hanya kali dengan 1 cm. Sama juga dengan QR. QR kita perlu kali dengan 1 cm. Jadi, QR adalah 5 cm. Jadi, Rx kita boleh gunakan panjang QX tolak dengan panjang QR. Panjang QR kita sudah tahu dia adalah 5 cm. Sekarang tinggal QS yang kita tidak tahu nilai. Tapi QS kita boleh gunakan Pythagoras theorem. Iaitu kita rujuk segitiga yang besar. Kita sudah tahu sisi O, sudah tahu sisi H. Bolehkah kita carikan QS? Kita boleh carikan QS dengan gunakan 39 kuasa 2 tolak dengan 36 kuasa 2. Lepas tu punca kuasa 2 kan dia untuk dapatkan jawapan. 15 kan? RS adalah QX tolak QR iaitu 5 cm. Dapatlah RS adalah 10 cm. Soalan 10. Cara rajah di bawah. PQR ialah segitiga bersudut dekat. QRST ialah garis lurus. Dan R adalah titik tengah bagi QS. R adalah titik tengah. Jadi artinya sini 6, sini pun 6 cm. Soalan ini dia minta kita carikan cos X. Kita dapati sudut X ini dekat sukuan yang kedua. Jadi sukuan yang kedua, cos adalah negatif. Cos X adalah negatif A per H. Jadi nak carikan bilangan untuk A dan H, kita perlu rujuk sudut rujukan sepadan alfa. Jadi kita tandakan mana kedudukan alfa. Ini adalah kedudukan alfa. Jadi kedudukan alfa ini dia akan tandakan AOH dia dekat mana satu segitiga. Jadi kita mesti ambil segitiga yang ada bersudut 90 darjah. Jangan ambil segitiga yang tiada bersudut 90 darjah. Jadi terpaksa kita ambil segitiga yang besar ini. Untuk tentukan nilai bagi A, nilai bagi H. A-nya adalah 6 tambah 6, 12 cm. H dekat sini. Opposite kuasa 2 iaitu 5. Ejection kuasa 2 iaitu 12 kuasa 2. Kita boleh dapati punca kuasa 2-nya adalah 13. Cos X adalah negatif A
12. Hash 13. Jawapannya A. 11. Rajah di bawah menunjukkan sebuah bulatan unik. Kalau bulatan unik, keistimewaannya adalah bulatan ini dia berjejari satu unit. Carikan nilai sudut bagi sektor major. POQ. POQ. Jadi POQ adalah garisan ini. Dia nak major. Jadi major adalah sudut yang dekat sebelah atas ini. Baru dia major. Dekat bawah sini adalah minor. Sebab dia lebih kecil daripada yang sebelah atas. Sudut yang sebelah atas lebih besar. Dia adalah major. Carikan sudut rujukan sepadan ini. Tang ini. Jadi macam mana kita boleh carikan sudut major POQ? Tambahkan sudut beta. Tambah dengan 180 darjah. Tolak keluar dengan alfa. Diberi bulatan ini adalah bulatan unik. Kita boleh terus katakan ini adalah cos alfa. Ini adalah nilai bagi sin alfa. Ini pula, ini adalah nilai bagi cos beta. Ini adalah nilai bagi sin beta. Jadi ya, kita tahu alfa dan beta ini adalah sudut rujukan sepadan. Jadi jangan kita ambil kira negatif dia. Waktu kita key in dalam kalkulator, jangan ambil kira negatif dia. Nak carikan sudut alfa, boleh kita pakai salah satu sin ataupun cos. Kita misalnya cikgu pakai cos. Cos alfa adalah persamaan dengan positif 0.866. Bolehlah kita carikan alfa dia dengan anti-cos 0.866. Dapatlah alfa dia 30 darjah. Sekarang kita nak carikan sudut beta. Boleh kita gunakan mana-mana satu. Misalnya masih cikgu pakai cos beta. Rujuk sini, cos beta adalah 0.707. Cari beta, kita pakai anti-cos 0.707. Kita dapati beta adalah persamaan dengan 45 darjah. Sudut POQ adalah persamaan dengan sudut beta 45 darjah. Tambah dengan 180 darjah. Tolak dengan alfa 30 darjah. 195 darjah. Jawapannya C. Thank you class. Itu sahaja untuk hari ini. Kita akan jumpa minggu depan untuk bincangkan soalan yang seterusnya. Okay, thank you class. Bye. Thank you, teacher. Okay. Thank you, teacher. Okay, bye.